Terima kasih Otto dan juga Syuhaida. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Sidi Martiam kita mulakan dengan perkembangan Piala Asia 2023. Ketua Jurulatih Skuad Harimau Melaya Kim Panggon tetap berharap anak buahnya mampu meraih keputusan positif berdepan Korea Selatan malam ini meskipun ia sekadar perlawanan pelengkap jadual. Menurut beliau, ini penting bagi menyuntik semangat melayakkan diri buat julung kali ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia 2026. Our performance and depend on situation. We may get something for the momentum or something foundation for the future preparation. So for us very important. We face a World Cup qualification this moment and maybe coming March and June. And if we go to success to go to final stage, we may face this kind of such giant football country, Korea, maybe Japan, Iran. Perlawanan Malaysia dan Korea Selatan ketika ini masih berlangsung dan dijangka tamat pada pukul 9.30 malam. Masih dengan Piala Asia, pengadil dari Malaysia Muhammad Nazmi Nasaruddin bersama dua penolong pengadil Muhammad Zairul Khalil Tan dan Muhammad Arif Syamil Abdul Rasid melakar sejarah selepas membuat penampilan sulung di kejohanan berkenaan. Ketiga-tiga mereka dipercayai kepercayaan mengadili aksi membabitkan juara kumpulan di Iraq dan Vietnam semalam. Saingan di Stadium Jassim bin Hamad itu menyaksikan Nazmi dilihat membuat beberapa keputusan penting termasuk membatalkan gol awal Vietnam selepas merujuk kepada video bantuan pengadil VAR. Beliau juga tegas melayangkan kad merah kepada Quat Van Kang yang mengasari Merkas Doski pada penghujung babak pertama. Ketika perlawanan memasuki masa kecederaan, Nazmi sekali lagi memberikan sepakan penalti kepada Iraq yang berjaya disudahkan Aiman Hussein sekaligus memberikan kemenangan 3-2 kepada pasukannya. Jago berbasikal cuai negara Muhammad Shah Firdaus Sahro mungkin tidak beraksi di saingan Piala Negara-Negara Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI 2024 Nations Cup sekaligus terlepas peluang menambah pungutan mata ke Sukan Olimpik Paris 2024. Pelumba berusia 28 tahun itu dilaporkan cedera selepas mengalami kemalangan semasa latihan di Velodrome Nasional Nilai Selasa lepas. Beliau yang terkenal dengan gelaran The Terminator Shah itu sepatutnya berlepas ke Australia Sabtu ini bagi menyertai kejohanan yang akan berlangsung dari 2 hingga 4 Februari di Adelaide. Pelumba kelahiran Johor itu kini menunggu keputusan barisan kejurulatihan untuk menentukan sama ada akan menyertai saingan atau tidak. Sementara itu, Shah Firdaus berkata beliau berhasrat mengukuhkan kedudukan meskipun sudah layak dari segi mata ke Olimpik. Pemenang pingat gangsa acara pecut dan kirin pada Sukan Asia Hangzhou 2022 itu sebelum ini meletak sasaran menyertai Nations Cup di Australia dan Hong Kong pada Mac. Piala Dunia Hoki 5 sebelah wanita. Keputusan seri 4-4 berdepan Fiji sudah cukup untuk membawa skuad negara melangkah ke suku akhir. Walaupun berkongsi 4 mata keseluruhan bersama Fiji, namun kelebihan jaringan yang dimiliki meletakkan Malaysia selaku naib juara kumpulan A. Aksi yang berlangsung di Muscat, Oman menyaksikan skuad negara terlebih dahulu dikejutkan dengan gol awal Laura Bukhalidi sebelum Dian Nur Shakira Najwa Al-Wadka Nazri menyamakan kedudukan pada penghujung babak pertama. Bersambung babak seterusnya, Fiji tampil lebih garang dengan meledak 2 gol pantas masing-masing pada minit ke-18 dan 20. Bagaimanapun, perkara itu tidak melemahkan semangat Malaysia yang kembali menyamakan kedudukan menerusi gol padang Ilya Shahira Ilyas dan jaringan kedua peribadi Dian Nur Shakira Najwa Al-Wadka Nazri pada minit ke-20 dan 21. Jaringan Khairunisha Muhammad Zani 2 minit berselang akhirnya meletakkan Malaysia di depan, namun kelebihan itu kembali dipadamkan dengan gol penyamaan Fiji seminit selepas itu. Tamat perlawanan, Malaysia 4, Fiji 4. Malaysia akan berdepan Afrika Selatan dalam aksi suku akhir yang dijadualkan berlangsung petang esok.
Sementara itu, penyerang pasukan negara Nur Zafira Aziz menaruh keyakinan skuad negara mampu mencipta kejutan menewaskan Afrika Selatan esok, seterusnya melangkah ke separuh akhir. I think it's quite a tough game, okay, but we will prepare for it. Keep supporting us, Malaysian hockey, and just pray we qualify for the semi-final. Saingan rally Monte Carlo, Ot Tanek dari Estonia, muncul sebagai pelumba terpantas pada sesi ujian di Gap, Perancis. Juara WRC 2019 itu kembali menyertai pasukan Hyundai Shell Mobis bagi musim 2024 selepas mengharungi saingan tahun lalu bersama pasukan M Sport Ford. Rally Monte Carlo merupakan acara pembuka tirai dalam kalender WRC tahun 2024. Saingan di sini musim lalu dimenangi juara dunia 8 kali Sebastian Ogier yang juga lahir di Gap, Perancis. Sekian Stadium RTM dan berita perdana. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Fahazim, Malaysia Madani, Tingkat Perpaduan, penuhi harapan.